So, hi guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan membincangkannya mengenai satu isu, iaitu anime sebagai platform pembelajaran. Mesti semua tahu kan apa itu anime. Time kecil kita tengok anime tu apa. So, sebelum kita menyelusuri masalah ini atau isu ini, kita kena tahu dulu apa itu anime ataupun sejarah anime. Okey, anime ialah animasi, lukisan, tangan dan komputer yang berasal dari Jepun. Istilah anime adalah istilah Jepun untuk animasi yang merujuk kepada semua bentuk animasi. Contoh anime yang kita tahu macam Naruto, Dragon Ball, Kimi no Na wa dan banyak lagi. Okey, animasi Jepun dipromosikan bermula pada tahun 1917 dan pengeluaran anime terus berkembang dengan stabil. So, pada tahun 1960-an, seorang pemuda yang bernama Osamu Tezuka telah digelar sebagai bapa anime ataupun lebih dikenali sebagai Walt Disney di Jepun. Hasil karya beliau seperti Astro Boy dan Kimba the White Lion menjadi sensasi di peringkat antarabangsa. Kini, anime masih hangat ditonton di serata dunia, termasuklah kita yang berada di Malaysia. Sebenarnya, kebanyakan anime mengadaptasikan nilai-nilai kemanusiaan di dalam cerita mereka dan juga deliver kepada kita nilai-nilai pengetahuan contohnya berkaitan sains dan teknologi. Jadi kita dah cerita pasal sejarah, kita dah cerita pasal isi-isi kandungan di dalam, mostly dalam anime. Sekarang kita akan menceritakan anime-anime yang boleh dijadikan sebagai platform pembelajaran. So, yang pertama iaitu Dr. Stone, atau dalam bahasa Jepunnya ialah Dokuta Suton. So, cerita ini mengisahkan mengenai suatu kejadian berlaku di mana semua manusia menjadi batu. Selepas 3,700 tahun kemudian, seorang pemuda yang bernama Senku Ishigami berjaya kembali menjadi manusia. Dia seorang jadi manusia. So, dia ni mulalah meneroka alam baru dan mengkaji penawar terhadap sumpahan batu yang dihadapi oleh tamadun beliau. So, dalam cerita ni, dia menceritakan banyak berkaitan sains dan teknologi, terutamanya itu berkaitan ilmu kimia. Okey, cerita kedua, dan saya agak suka lah cerita ni, bagi saya lah pendapat saya. So, tajuk cerita ni ialah Cells at Work, atau dalam bahasa Jepunnya ialah Hataraku Saibo. So, penulisnya bernama Akane Shimizu. Okey, cerita Cell at Work ni menceritakan berkaitan sel-sel yang terdapat di dalam manusia dan tugas-tugas mereka untuk memastikan tubuh tersebut dalam keadaan sihat. So, dalam cerita ni ada dua karakter yang diberi fokus, iaitu yang pertama ialah sel darah merah yang baru saja dibina dengan nombor kod dia ialah AE3803 yang sering tersesat semasa melakukan tugasnya, dan sel darah putih dengan nombor kod dia U1146 yang sentiasa berlawan menentang bakteria, kuman tanpa belas kasihan. Terdapat juga komponen lain di dalam cerita ini, iaitu platelet, killer T-cell dan sebagainya. Okey, cerita ni dia memfokus atau deliver kepada kita berkaitan ilmu pengetahuan berkaitan biologi dan proses dalam tubuh badan kita. Okey, cerita yang ketiga yang boleh dijadikan sebagai platform pembelajaran ialah yang bertajuk Food Wars, ataupun dalam bahasa Jepunnya ialah Shokugeki no Soma. Okey, bagi mereka yang suka memasak dan juga ingin mendalami masakan, saya sangat syorkan cerita ni, sebab cerita ni sangat bagus dia bagi saya. Okey, cerita Food Wars ni ialah sebuah cerita yang mengisahkan mengenai seorang pemuda yang bernama Yukihira Soma. Yukihira Soma ni dia bercita-cita sangat tinggi untuk menjadi seorang chef yang terulung. So, dalam cerita ni dia memasuki sebuah sekolah di atas arahan ayahnya. Okey, nama sekolah ni ialah Totsuki Academy. So, dalam sekolah Totsuki Academy ni adalah sebuah sekolah yang elit bagi masakan. So, semasa dia berada di sekolah, terdapat pelbagai pertandingan yang dianjurkan secara spot on, ataupun masalah-masalah yang perlu hadapi di dalam sekolah itu. Okey, pertandingan-pertandingan ini di dalam cerita ini lebih dikenali sebagai Shokugeki. Mereka panggil Shokugeki untuk mencabar seseorang dalam masakan. Okey, itu antara cerita-cerita yang saya boleh cadangkan kepada kamu semua yang boleh dijadikan sebagai platform pembelajaran. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita yang boleh dijadikan sebagai platform pembelajaran. Kamu boleh search di website, Google dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga anda menjadi seorang otaku yang berjaya.